Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk sambung sekali lagi pengajian Sirah Khulafa Ar-Rashidin siri yang ke-32 hari ini, setelah kali takhir 3 bulan lepas. Jadi kita jumpa lagi lah di bulan Ramadan ni. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang satu peristiwa yang paling besar yang berlaku di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertempuran yang paling besar lah yang berlaku sesama umat Islam. Bahkan pertempuran Perang Jamal ini, kena ubah sikit kot speaker tak jauh sana. Perang Jamal ini, impak daripada Perang Jamal lebih besar daripada Perang Siffin. Di mana peristiwa Perang Jamal ini adalah satu peristiwa yang melibatkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang utama. Kesemua mereka utama. Di satu pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana kita tahulah fadilat Sayyidina Ali sangat besar. Nabi SAW sebut banyak hadis tentang kelebihan Sayyidina. Hadis Nabi SAW sebut, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa la yakuna nabi ba'di. Engkau bersama dengan aku wahai Ali seumpama Harun bersama dengan Musa, melainkan tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Kalau tidak, kedudukan engkau dengan aku sama macam kedudukan Harun ketika bersama dengan Musa alaihi wassalam. Itu di satu pihak ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabat yang lain. Di satu pihak lagi yang terlibat dalam pertempuran ini, Perang Jamal, adalah Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, kita pun sebagaimana kita sedia maklum, orang yang paling Nabi SAW sayang. Isteri Nabi SAW yang paling Nabi sayang. Para sahabat hanya ada khilaf, siapakah di kalangan isteri Nabi yang paling utama, sama ada Aisyah ataupun Khadijah radhiyallahu anhumah. Jadi Nabi sayang. Bila orang tanya kepada Nabi SAW, slow sikit dia, kena bising dia. Bila orang tanya kepada Nabi SAW, man ahabbun nas ilaika, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi jawab, jawapan yang pertama Aisyah. Kemudian sahabat tukar soalan tu, minar rijal, maksudnya daripada lelaki. Kata Nabi SAW, kalau daripada lelaki, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Talhah dan Zubair juga dua orang sahabat Nabi SAW yang kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi pujian yang sangat tinggi kepada Talhah. Nabi SAW sebut, man sarrahu an yanzura ila syahid yamshi ala wajhil ard fanzur ila Talhah. Siapa di antara kamu yang nak lihat orang syahid, dia dah syahid dah sepatutnya, tapi dia berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Talhah. Kedudukan Talhah yang sangat tinggi Nabi puji dia. Kalau nak tengok adanya orang yang dia dah mati syahid tapi dia masih lagi berjalan di atas muka bumi, lihatlah kepada Talhah. Zubair radhiyallahu anhu juga mendapat pujian yang tinggi daripada Nabi SAW. Nabi sebut, likulli nabi hawari wa hawari ya Zubair. Untuk setiap para nabi ada pendamping setia yang sentiasa bersama dengan nabi itu, berjuang dalam apa sahaja keadaan. Wa hawari Zubair. Hawari bagi aku adalah Zubair. Kan Nabi Isa kan ada hawariyun yang mengikut Nabi Isa, satu kelompok 12 orang tu. Nabi kata hawari untuk aku adalah Zubair. Tentu bayangkan, perang Jamal ini adalah perang yang melibatkan tokoh-tokoh ni.
Di pihak Ali radhiyallahu anhu pula ada Ammar bin Yasir. Ammar, Nabi SAW sebut ketika bapa dia dan mak dia dibunuh, Nabi sebut kepada Ammar, innama taqtuluka fi'atun baghiyah. Engkau Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak yang melampaui batas. Ammar bersama dengan Ali. Di satu pihak lagi Aisyah, Talhah dan juga Zubair. Jadi inilah peristiwa terbesar yang berlaku dalam sejarah Islam ataupun pertempuran yang paling besar berlaku sesama umat Islam, iaitu Perang Jamal. Baik, Perang Jamal ini dia berlaku. Kenapa nama dia Perang Jamal? Sebab perang ini, pertempuran utama berlega-lega di sekeliling unta Aisyah radhiyallahu anha. Serangan demi serangan ni datang dekat unta yang Aisyah tunggang. Jadi atas nama Perang Jamal itu, dalam riwayat para ulama menyebutkan 70 orang yang memegang tali unta Aisyah tewas dalam Perang Jamal. Setiap seorang yang pegang tali unta tu semua mati. Dan mereka ini di kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Dan dibunuh oleh orang Islam. Bukan Khawarij, dibunuh oleh orang Islam yang datang bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan mereka terlibat dalam pertempuran besar. Jadi, ceritanya secara ringkas. Asalnya, okey, ini satu lagi benda menarik. Kesemua penulis sejarah, apabila mereka sebut tentang Perang Jamal ni, mereka berlepas diri, ini menariknya, mereka berlepas diri daripada bagi pandangan sendiri. Sebab isu ni isu yang sangat kontroversi. Tersalah cakap, artinya terkritik sahabat Nabi SAW. Tersalah sebut riwayat, artinya masuk ke dalam menghina para sahabat Nabi SAW. Sebab tu, kalau tuan-tuan tengok hujung cerita ni, Ibn Kathir sebut, last sekali yang dia sebut, dalam muka surat 625, dia kata, itulah ringkasan kisah yang disebutkan oleh Abu Ja'far, Ibnu Jarir dari para ulama sejarah. Yang tu yang dia buat. Apa yang dia buat? Dia cuma ambil daripada Abu Ja'far, Ibnu Jarir, At-Tabari. So Ibn Kathir kata, itulah yang aku nakalkan daripada At-Tabari. Ini bukan kerja aku tak bawa cerita ni. Ibn Kathir kata, cerita ini berbeza dengan versi-versi yang disebutkan oleh Syiah. Nak baca At-Tabari. So Ibn Kathir berlepas tangan. Ini bukan cerita aku ni. Bab ni aku ambil daripada At-Tabari. Demikian juga Ibn Athir. Satu lagi saya selalu rujuk dua kitab ni. Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga Ibn Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh. Di mana dia sebut? Ibn Athir juga menyebutkan perkara yang sama. Dia sebut lam adhkur fi waqa'atil jamal illa ma dzakarahu Abu Ja'far. Aku tidak menceritakan tentang pertempuran Jamal ini melainkan apa yang disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tabari sahaja. So mereka tak lepas tangan. Sebab isu ni isu yang sangat sensitif. Riwayat-riwayat sejarah akan menceritakan di beberapa tempat ada pertembungan perkataan dan ucapan di antara para sahabat Nabi SAW. Jadi nak screen maklumat, dia satu usaha yang sangat susah dan penulis sejarah berlepas diri kebanyakan mereka di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-Tabari menakalkan riwayat yang dikatakan riwayat At-Tabari adalah riwayat yang paling cermat dalam bab ini berbanding dengan penulisan-penulisan tokoh Syiah yang awal. Tapi ramai juga yang mengkritik At-Tabari. Meskipun dikatakan Tabari paling cermat, ramai yang mengkritik dia sebab dia membawakan riwayat. Dan dalam riwayat-riwayat yang At-Tabari bawa akan nampaklah beberapa perkataan yang mungkin agak keras sesama para sahabat. Baik, ceritanya. Pertama sekali, unta. Okay, cerita pasal unta ni dulu. Sebab unta ni penting. Peristiwa ni berlaku di sekitar unta. Ada satu orang, nama dia Al-Urani. Al-Urani ni, dia terlibat dalam Perang Jamal. Dia kata, bainama ana asira ala Jamal idh urida alayya rakib. Au urida li rakib. Satu hari, kata Al-Urani, aku tengah naik unta, tengah bergerak jalan dengan unta dia. Tiba-tiba ada satu orang yang menunggang kenderaan juga datang kepada aku. Dia tengok unta Al-Urani ni nampak macam cantik. Dia tanya, atabi'u jamalak. Ni tak ada dalam buku yang cari. Bab ni tak ada. Bab ni mukadimah sikit. Dia tanya, semua cerita ni ada dalam Tabari lah. Cuma bab ni Ibn Athir ambil, Ibn Kathir sikit. Baik. Dia tanya kepada Al-Urani ni, atabi'u jamalak. Nak jual ada unta ni? Qultu na'am. Dia kata, ya aku nak jual unta ni. Kalau nak beli, kalau kena harga dia, aku jual lah.
Qal bikam. Orang yang nak beli tu tanya, okay, berapa hang nak jual unta ni? Bi alfi dirham. Kata aku nak jual unta ni hanya dengan 1000 dinar, 1000 dirham sahaja. Kurang aku tak mau jual unta. Orang tu tanya kepada dia, "Amajnun ant? Gila, letak harga sampai 1000 dirham untuk unta." Kata Al-Urani, "Wallahi ma talabtu alaihi ahadan illa adraktuhu. Wala talabani ana alaihi ahad illa fatahu." Kata Al-Urani, demi Allah, unta ni punya keistimewaan, tidaklah aku menunggang unta ini untuk mengejar seseorang, melainkan aku pasti dapat orang yang aku kejar. Dan tidaklah orang kejar aku dengan unta ini, pastikan melainkan dia akan kehilangan aku, tak dapat tangkap. So Al-Urani kata unta ni unta yang paling special dia ada, kalau nak 1000 dirham. Orang tu tanya dia, "Lau ta'lam liman nuriduh." Kalau hang tahu unta ni kami nak bagi dekat siapa? "Inama nuriduhu li ummil mu'minin." Kami beli unta ni nak bagi kepada Ummul Mukminin sebab Aisyah radhiyallahu anha ketika itu daripada Mekah nak bergerak ke Basrah. Ummul Mukminin yang nak naik unta ni. Kemudian kata Al-Urani, "Khudhu bi ghairi thaman." Kalau begitu, ambillah unta ni, tak payah bayar apa-apa pun. Kalau Ummul Mukminin yang nak tunggang, bawalah unta ni, tak perlu bayar. Orang yang jumpa dia tu kata, "Tarji' ma'ana ila rahli fa nu'tika naqah wa darahim." Ikutlah kami balik ke penempatan, kami bagi dekat hang unta dan juga bagi unta dan juga binatang untuk hang tunggang. Lalu dia pun diikut mereka balik kepada rombongan Aisyah dan juga para sahabat Nabi SAW. Bila dia sampai, Al-Urani kata, dia pun tanya dekat dia, "Halaka dilalatu bit-tariq?" Adakah hang ni pandai tentang jalan, tahu selok-belok jalan? Dia kata, "Ana min adallin nas." Aku bab jalan ni, kira aku orang yang paling pakar lah. Memang apa jumpa orang yang tepat bawa jalan. Jadi dia pun minta kat dia, bawa kami pergi ke Basrah. Bawa sampai ke Basrah. Apabila dia jalan bersama dengan mereka, ini yang riwayat yang kita sebut tu, setiap kali dia sampai di mana-mana, orang akan tanya kepada Al-Urani ni, "Kita berada di mana? Tempat mana kita duduk ada sekarang?" Dan dia akan jawab. Sampailah ke satu tempat yang namanya Hawab. Hawab yang memang tuan-tuan tak ingat lah, 3 bulan lepas, lama dah yang kita cerita kan. Kau ingat lagi? Tempat di mana Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada mereka, di mana? Ini Hawab. Dan ada hadis Nabi SAW sebut, "Laita sya'ri ayyatakunna tanabbaha kilabul Hawab." Alangkah malangnya, begitulah, siapakah di antara kamu yang akan disambut oleh salakan anjing di Hawab. Nabi sebut kepada isteri-isteri Nabi SAW. Dan itu peristiwa yang kita dah sebut minggu lepas, di mana mereka sampai di Hawab. Aisyah berdolak dalik sama ada nak balik ataupun tidak. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk terus pergi ke Basrah ketika itu. Satu. Baik. Di Madinah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada ketika itu, kita juga dah sebut dalam kelas yang lepas, berdepan dengan ancaman terbesar Sayyidina Ali pada ketika itu, bukan lagi Khawarij, sebab Khawarij dah berdamai dengan dia, dah bai'ah mengangkat dia menjadi Amirul Mukminin. Khawarij telah membai'ah Sayyidina Ali. Al-Ashtar, pemimpin besar yang terlibat membunuh Osman, antara orang yang paling awal bai'ah Sayyidina Ali. Ali melihat ancaman terbesar pada ketika itu adalah Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Jadi Ali sedang menyiapkan tentera untuk menuju ke Syam bagi berdepan dengan Muawiyah dan memaksa mereka untuk bai'ah sebagaimana negeri-negeri lain bai'ah. Dan pada ketika itulah sampai khabar kepada Sayyidina Ali yang Aisyah, Talhah, Zubair bergerak daripada Mekah menuju ke Basrah untuk mengumpul kekuatan. Orang anggarkan kepada Sayyidina Ali, tentera yang bersama dengan mereka ada 30,000 orang. 30,000 orang di Basrah untuk khabar yang sampai kepada Sayyidina Ali untuk terlibat dengan peperangan, menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dalam ramai-ramai yang ikut Sayyidina Ali ni, kata Sya'bi, "Ma nahadha fi tilkal fitnah illa sittata nafar min badriyin la sabi'a lahum." Di antara orang yang mengikut Sayyidina Ali daripada Madinah keluar pergi ke Basrah, di antara mereka hanya ada 6 orang sahaja ahli perang Badar. Tak ada yang ketujuh. 6 sahaja ahli perang Badar. Menunjukkan majoriti sahabat Nabi SAW mengambil keputusan untuk berlepas diri. Ali pujuk sebahagian daripada mereka. Ali pujuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ali pujuk dia, ikut aku pergi perang.
Abdullah bin Amr kata, tak, aku bersama dengan ahli Madinah. Apa sahaja keputusan orang Madinah, aku ikut. Fa in yakhruju akhruj. Fa in yaq'udu aq'ud. Kalau orang Madinah keluar, aku keluar dengan mereka. Kalau orang Madinah memilih untuk duduk, aku duduk dengan mereka. Jadi dari Madinah, kebanyakan sahabat-sahabat utama mereka tak ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antara yang mengikut salah satu ahli Badar adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah bila dia nak ikut Ali, dia kata, ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah qalladani hadha sayf wa qad aghmadtuhu zamanan. Wahai Ali, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan pedang ni, gantungkan kepada aku, dan aku telah sarungkan pedang ini untuk masa yang sangat panjang. Wa qad hana tajriduh. Sekarang telah sampai masanya untuk dia kembali menghunuskan perang ini, pedang yang ada pada dia. Wa qad ahbabtu an tuqaddimani faqaddimni. Kata Abu Qatadah, aku suka kalau engkau meletakkan aku di hadapan, bawa aku pergi perang dan bawalah aku bersama. Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni sepupu kepada Abu Qatadah. Kata Ummu Salamah, ya Amirul Mukminin, laula an a'sillah wa innaka la taqbal minni la kharajtu ma'ak. Ummu Salamah kata, kalaulah tidak kerana aku melanggar perintah Allah, dan kalaulah tidak kerana aku tahu hang akan tolak aku, nescaya aku sendiri akan ikut menyertai peperangan ini. Ummu Salamah kata, wa hadha ibnu ammi wa huwa wallahi a'azza alayya min nafsi. Aku serahkan kepada engkau sepupu aku, ibnu ammi, dan dia ini lebih mulia di sisi aku daripada aku sendiri, iaitu Abu Qatadah. Yakhruj ma'aka wa yashhad mashahidaka. Supaya dia keluar bersama dengan engkau dan ikut berperang bersama dengan engkau. Jadi kata Sya'bi, ada 6 orang ahli Badar daripada Madinah, sekitar 900 orang kalau tak silap bacaan saya, mengikut Sayyidina Ali untuk keluar daripada Madinah pergi ke Kufah pada ketika itu. Dapatkan sokongan daripada Kufah. Sebab bilangan mereka tak ramai. Tak ramai yang bersama dengan Sayyidina Ali, melainkan Khawarij. Majoriti dia Khawarij. Sahabat-sahabat Nabi yang utama tak nak ikut. Dan apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nak keluar pergi, asalnya Sayyidina Ali nak berdamai, islah. Kita akan baca banyak riwayat yang Sayyidina Ali sebut kepada ramai orang. Tujuan dia nak islah. Nak minta mereka damai. Kalau mereka tak mau damai, pilihan kedua Ali adalah biarkan urusan mereka. Mereka buat apa mereka nak buat selagi mana mereka tidak menyerang kita. Itulah asal tindakan Sayyidina Ali. Dan dia sendiri keluar. Apabila dia nak keluar, dia beritahu tujuan dia. Antara orang yang bagi nasihat kepada Sayyidina Ali untuk jangan keluar daripada Madinah adalah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Katanya, ya Amirul Mukminin, la takhruj minha fa wallahi in kharajta la ya'udu ilaiha sultanul muslimin abada. Wahai Ali, jangan keluar daripada Madinah. Kerana kalau engkau keluar, maka tidak akan kembali kekuasaan kepada orang Muslim selama-lamanya. Abdullah bin Salam pesan kepada Ali, jangan pergi ke Kufah. Stay di Madinah. Apa perjanjian awal? Talhah dan Zubair, apabila dia meminta izin daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk keluar daripada Madinah, dia minta nak cari kekuatan untuk tolong Ali lawan dengan Khawarij. Dia pergi ke Mekah. Bila sampai di Mekah, bersama dengan kumpulan-kumpulan lain, Ya'la daripada Yaman, Aisyah dan Hafsah, isteri Nabi yang berada di situ, kesemua mereka bersepakat untuk pergi ke Basrah, dapatkan kumpulan tentera yang ramai supaya boleh tuntut bela di atas kematian Uthman. Ali tak perlu lagi bergantung kepada Khawarij. Tapi yang dekat dengan Ali adalah Khawarij. Dan antara yang bagi nasihat kepada Sayyidina Ali juga untuk tidak keluar pergi perang adalah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Ali yang kita dah cerita kelebihan dia pada minggu lepas. Kata Hasan, laqad amartuka fa'asaitani faqutila ghadan bimudayyi'atin la nasira laka. Hasan kata dekat Ali, aku selalu bagi pesanan kepada engkau, wahai bapa aku. Dia selalu pesan, aku selalu bagi pesanan tapi engkau tak pernah ikut. Kalau engkau keluar, esok engkau akan terbunuh dalam keadaan tak ada siapa akan tolong kau pada ketika itu. Kau akan terbunuh dan tak ada siapa akan tolong kau. Apabila Ali pesan kepada Sayyidina Hasan, antara dalam riwayat disebutkan, Ali tanya kepada Hasan, apa nasihat engkau yang aku tak ikut selama ni? Apa yang kau pesan tapi aku tak ikut?
Maka Hasan sebut, salah satunya aku pesan kepada engkau, ketika Uthman dibunuh pada hari itu, Hasan pesan kepada Ali, keluar daripada Madinah, jangan tinggal di Madinah, supaya orang tak kata engkau terlibat di dalam pembunuhan Uthman. Yang tu satu, yang pertama. Tapi Ali tak ikut. Yang kedua, Hasan pesan juga kepada Ali, jangan terima bai'ah daripada sesiapa pun, melainkan setelah pembesar-pembesar negeri datang dan bai'ah sendiri. Kemudian baru terima bai'ah daripada orang ramai. Jangan terima, melainkan pembesar-pembesar Arab datang dulu. Engkau tak terima juga, Hasan kata. Orang datang untuk bai'ah, Ali pun terima bai'ah mereka. Yang ketiga, kata Hasan kepada Ali radhiyallahu anhuma, apabila Talhah dan juga Zubair keluar daripada Madinah, jangan halang mereka dan jangan terlibat dalam apa-apa permusuhan dengan mereka. Jangan gambarkan, zahirkan apa sahaja bentuk permusuhan. Biarkan mereka keluar, tinggalkan mereka. Baik. Tiga nasihat daripada Hasan ni kepada bapa dia, Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, yang pertama, wallahi laqad uhita bina kama uhita bihi. Demi Allah, bukan Osman seorang sahaja yang kena sekat. Kita pun disekat sebagaimana Uthman disekat. Sebagaimana dia tak boleh keluar daripada Madinah, kita juga tak boleh keluar daripada Madinah. Aku bukan sengaja tak nak tinggalkan Madinah ketika tu. Tetapi macam Osman kena sekepung, kita juga dikepung pada ketika itu. Satu. Yang kedua, tentang jangan terima bai'ah daripada orang ramai, melainkan datang pembesar-pembesar yang asal tu. Okay. Tentang urusan yang kedua ni, kata Ali radhiyallahu anhu, wallahi mata Rasulullah wa ma ara ahadan ahaqqa bihadzal amr minni fabaya'an nasu Abu Bakrin As-Siddiq fabaya'tuhu. Ali sebut pada Hasan dalam riwayat, demi Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, pada pandangan aku, akulah yang layak untuk jadi pemerintah ketika itu. Tetapi manusia membai'ah Abu Bakar dan aku turut sama bai'ah Abu Bakar. Tak ada persoalan. Thumma mata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Ketika itu aku melihat bahawa orang yang layak adalah aku. Tetapi apabila manusia bai'ah Umar, aku turut serta berbai'ah kepada Umar. Dan setelah Umar meninggal dunia pada ketika itu, aku salah seorang daripada 6 orang yang perlu dilantik duduk dalam lajnah tu. Dan Ali rasa aku yang paling layak. Tetapi apabila orang bai'ah Uthman, aku turut serta bai'ah kepada Uthman. Macam orang ramai. Orang bai'ah Uthman, aku bai'ah juga. Thumma sara nas ila Uthman faqataluhu wa bay'uni ta'i'ina ghaira mukrihin. Kemudian orang telah membunuh Uthman. Dan setelah membunuh Uthman, mereka bai'ah kepada aku dalam keadaan taat, bukannya dipaksa. Fa'ana muqatil man khalafani biman ata'ati hatta yahkum Allah. Ali kata, oleh yang demikian, aku akan berperang dengan orang yang bersama dengan aku, melawan orang yang menyanggahi aku, sehingga Allah menentukan keputusannya. So keputusan Sayyidina Ali sebut kepada anak dia, sebut kepada Hasan, apa lagi yang salah aku buat? Hasan pesan kepada dia, jangan terima bai'ah lagi sampai pembesar-pembesar negara datang. Ali kata, ketika zaman Abu Bakar, aku bai'ah macam mana orang lain bai'ah. Zaman Umar juga sama. Zaman Uthman juga sama. Dan sekarang ini, di Madinah, orang bai'ah kepada aku tak paksa siapa-siapa pun. Kerana di Madinah, orang lihat tak ada yang lebih layak menjadi pemerintah lebih daripada aku. Ta'i'in ghairu mukrahin. Tak ada siapa pun paksa mereka. Bahkan, Talhah dan juga Zubair antara yang awal-awal bai'ah kepada Ali. Ali kata, disebabkan itu, aku tak ada pilihan, melainkan aku akan bersama dengan orang yang bersama dengan aku untuk lawan dengan orang yang memusuhi aku pada ketika itu. Kemudian Ali pergi ke satu tempat, nama dia Rabadah. Dia pergi ke tempat, nama dia Rabadah. Ketika ini bilangan dia pun tak ramai lah, berapa ratus orang je. Ataupun bercampur dengan Khawarij, ada 2,500 Khawarij ketika itu, yang bersama dengan pengikut-pengikut Ashtar dan sebagainya. Dia pun sampai di situ, Ali hantar utusan ke Kufah, iaitu Muhammad bin Abu Bakr dan juga Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Abu Bakar ni kita dah sebut, dia terlibat pada peringkat awal menggerakkan orang di Mesir untuk
untuk menyerang Uthman bersama dengan Muhammad bin Hudzaifah. Jadi di sini Ali hantar dua orang, Muhammad bin Abu Bakar dan Muhammad bin Ja'far, untuk pergi minta pertolongan ataupun kumpul tentera daripada Kufah. So sandaran mereka dapatkan tentera daripada Kufah untuk pergi ke Syam. Tujuannya apa? Islah, nak berdamai. Apabila Ali sampai di Rabazah, dia sebutkan khutbah yang panjang kepada pengikut dia yang sama dengan dia ketika itu. Antara benda yang Ali sebut, hatta usiba hadzal rajul bi aidi haula'il qaumil ladzina nazaghahumu syaitan liyanzigha baina hadhil ummah. Dia sebutkan sejarah Abu Bakar Umar. Dia kata, sehinggalah lelaki ini iaitu Uthman telah dibunuh oleh orang yang disampuk oleh syaitan untuk menyesatkan orang ini. Ali kata, umat ini pasti akan berpecah. So khutbah dia dekat Rabazah tu, dia kata umat ini pasti akan berpecah. Nabi dah janji akan berpecah. Dan umat ini akan berpecah jadi 73 kelompok. Dan seburuk-buruk kelompok dalam 73 ni, seburuk-buruk kelompok, kata Ali, firqatun tantahilni wala ta'mal bi'amali. Yang paling buruk antara orang yang sesat adalah kelompok yang mereka sandarkan diri kepada aku, tetapi mereka tidak mengikut amalanku. Waqad adraktuhum wa ra'aituhum. Ali kata, aku telah jumpa dengan mereka dan aku telah lihat mereka. Ali bagi gambaran yang paling buruk adalah Syiah lah nanti. 73 golongan akan sesat. Ali sebut ketika Rabazah dalam perjalanan nak pergi ke Basrah, kita akan berpecah, pasti akan berpecah. Dulu kita berdamai. Setelah Uthman dibunuh oleh kelompok yang jahat, yang melampaui batas, kita akan berpecah. Dan dalam 73 kelompok ini, yang paling buruk dan paling jahat adalah orang yang yantahiluna ni. Depa kata depa ikut aku. Walam ya'mal bi'amali wala ta'mal bi'amali. Tetapi mereka tidak beramal dengan amalanku. Seterusnya, ketika Ali di Rabazah juga, orang tanya kepada dia soalan. Anak kepada Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' ni sahabat Nabi, anak kepada dia, tanya kepada Nabi tanya kepada Ali. Ya Amirul Mukminin, ayyu syai' turid wa ila aina nadhhab? Apa yang kau nak buat dengan peperangan ni, Ali? Bawa orang ramai nak minta bantuan daripada Kufah lagi ni, nak buat apa? Kata Ali, amal ladzi nurid wa nanwi fal islah in qubilu minna ajabuna ilaihi. Ali kata, aku nak satu je, damai. Kalau mereka sedia untuk menerima pendamaian ini, maka kita pun akan bagi tuntutan mereka. Kalau mereka nak berdamai, kita terima. Fa illam yujibuna. Dia tanya, kalau mereka tak setuju nak berdamai, nak buat apa? Kata Ali, nada'hum bi'udratihim wa nu'tihimul haq wa nasbir. Kalau mereka tak setuju nak berdamai, Ali kata, kita tinggalkan mereka dengan keuzuran yang mereka bagi itu. Sebab apa tak mau damai? Uzur mereka tu, tinggalkan mereka. Wa nu'tihimul haq. Bagi kat mereka hak. Wa nasbir. Dan kita bersabar. Itu je Ali kata. Tak mau berdamai, tinggalkan mereka, terima keuzuran itu. Kalau mereka tak mau juga, Ali kata, nada'hum matarakuna. Kita tinggalkan mereka selagi mana mereka pun tinggalkan kita. Damai pun tak mau. Dan juga pilihan yang kedua, bawa urusan masing-masing pun tak mau. Ali kata, kita takkan buat apa-apa selagi mana matarakuna, selagi mana mereka pun tak buat apa-apa kepada kita. Jangan perangi mereka selagi mereka tak perangi. Kalau mereka tak terima juga, orang ni tanya, kalau mereka tak terima juga macam mana? Ali kata, imtana'na minhum. Kalau mereka tak terima juga, kita akan mempertahankan diri daripada mereka. Ali bagi isyarat bahawa pilihan terakhir adalah perang. Kalau tak mau berdamai, tinggalkan mereka. Kalau mereka tak mau ditinggalkan juga, bawa urusan masing-masing. Tak mau juga bawa urusan masing-masing, tinggalkan mereka selagi mereka tak perang dengan kita. Kalau tak boleh juga, Ali kata, kita akan pertahankan diri. Punya tak nak perang. Tapi Khawarij yang mendengar, mereka dapat isyarat bahawa, oh, kalau begitu perang, bagus lah. Ada pilihan untuk perang. Sebab Khawarij nak pergi timbulkan pemusuhan ketika itu. Ada satu orang ketika itu, Al-Hajjaj bin Ghaziyah, dia katakan, la ardiyannaka bil fi'l kama ardaitani bil qaul. Aku akan buat perbuatan yang buat engkau redha sebagaimana engkau ucapkan ucapan yang membuat aku redha. Kemudian ada orang datang, okay, ketika dekat Rabazah ketika itu, daripada tengah tunggu, ada orang datang daripada Kufah. Amir bin Matar al-Shaybani, utusan daripada Kufah. Orang yang datang daripada Kufah jumpa Ali.
Ali tanya kepada dia, akhbirna amma wara'aka. Macam mana keadaan di Kufah sekarang? Ali tanya, Abu Musa al-Ash'ari macam mana performance dia di Kufah? Ali hantar dia pergi ke Kufah untuk selesaikan urusan di Kufah, jadi governor. Ali tanya kepada Amir, macam mana keadaan di Kufah? Kata dia, in aradta sulh fa Abu Musa sahibuhu wa in aradta al-qital fa laysa bi sahibihi. Dia kata, kalau hang nak berdamai, nak cari jalan damai, Abu Musa adalah orang yang sepatutnya paling sesuai untuk berdamai. Tapi kalau engkau mahu peperangan, Abu Musa bukan orang yang paling sesuai untuk bawa orang perang, sebab dia takkan pergi perang. Dia tak suka terlibat dalam peperangan. Kemudian ketika Ali terus bergerak daripada Rabazah pergi ke Dhiqar, tempat nama Dhiqar. Di situ datangnya Uthman bin Hunayf. Uthman bin Hunayf di Basrah, Gubernur Ali di Basrah. Bila terlibat dalam peperangan awal, perang Jamal yang awal tu, kerana pemusuhan sikit-sikit, Uthman bin Hunayf dihalau keluar daripada Basrah. Apabila dia datang sebelum mereka bawa dia, keluarkan dia, mereka cukup kepala dia dan janggut dia. Mereka cukup dia, mereka hantar keluar. Bila dia keluar, dia kata, ya Amirul Mukminin, ba'astani dha lihyatin wa qad ji'tuka amrak. Wahai Amirul Mukminin, masa hang hantar aku dulu ada janggut, tapi keluar daripada Basrah janggut pun tak ada, rambut pun tak ada. Dia cukur janggut dan rambut dia. Ali kata, asabta ajran wa khaira. Engkau telah menjalankan urusan yang baik, bertindak dengan baik ketika berada di Basrah. Jadi Uthman bin Hunayf keluar. Kemudian dua orang tadi yang dihantar ke Kufah, Muhammad bin Abu Bakar dan Muhammad bin Abi Ja'far, mereka pergi jumpa dengan Abu Musa al-Ash'ari. Muhammad bin Abu Bakar dengan Muhammad bin Ja'far jumpa Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa kata, cakaplah kepada orang Kufah, apa yang kamu nak, bagi tahu orang Kufah. Mereka pun dua-dua bagi tahu kepada orang Kufah, datang, tolong Amirul Mukminin, pertahankan Amirul Mukminin, pergi ke Basrah, nak minta orang Basrah ni bai'ah kepada Ali dan terima perdamaian, jangan gaduh. Tak ada orang yang sambut. Di Kufah, tak ada siapa yang nak sambut percubaan yang pertama. Kemudian, Abu Musa al-Ash'ari sebut kepada dua orang Muhammad, anak kepada Abu Bakar dan juga Ja'far, kamu dah dengar jawapan, kamu balik. Esoknya, mereka berdua datang kepada Abu Musa al-Ash'ari, bagi tahu, boleh tak ubah keputusan, hantar orang daripada Kufah untuk tolong tentera nak pergi ke Basrah. Abu Musa al-Ash'ari kata, kana ra'yu bil ams, laysa al-yawm. Kalau nak pandangan semalam. Kamu dah bentangkan pandangan kepada orang Kufah dan orang Kufah tak mau ikut kamu, itulah pandangan dia, bukan pada hari ini. Abu Musa kata, innama huma amran. Ada dua je pilihan untuk aku. Al-qu'ud sabilul akhirah wal khuruj sabilud dunya. Fakhtaru. Musa kata, kalau aku duduk, itu artinya aku memilih akhirat, yang terbaik di akhirat. Kalau aku bangun dan keluar pergi perang, artinya aku memilih dunia. Maka pilihlah kamu. Jadi mereka pun berat hati, cuba untuk pujuk Abu Musa tapi tak berjaya. Dua orang. Abu Musa kata, wallahi inna bay'ata Uthman la fi unuqi wa unuqi sahibakum. Sesungguhnya bai'ah kepada Uthman berada di atas tengkuk aku dan juga tengkuk tuan kepada kamu, iaitu Ali. Fa illam yakun budda min qital la nuqatil ahadan hatta nafrugh min qatalati Uthman haitsu kanu. Kalaulah mesti tak ada pilihan lain, kena perang juga, Abu Musa kata, kami tidak akan berperang sehingga kami telah membersihkan Islam ni daripada pembunuh-pembunuh Uthman di mana sahaja mereka berada. Kalau ada perang, itu sahaja perang yang akan terlibat. Sebelum benda-benda lain. Muhammad bin Abu Bakar dan juga Muhammad bin Ja'far balik kepada Ali radhiyallahu anhu, bagi tahu kepada dia tak berjaya, tak dapat bantuan daripada Kufah. Orang Kufah mendengar perkataan Abu Musa al-Ash'ari dan mereka tak nak ikut. Ali hantar Ashtar pula. Yang kedua. Hantar Ashtar pergi pujuk Abu Musa al-Ash'ari. Bila Ashtar sampai, Abu Musa al-Ash'ari dia panggil orang Kufah, dia kata, hadhil fitnah sama an-na'im fiha khairum minal yaqadhan. Wahai orang Kufah, sesungguhnya fitnah ini duduk diam je. Orang yang tidur pada ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal yaqadhan khairum minal qa'id. Orang yang berjaga lebih baik daripada orang yang duduk. Wal qa'id khairum minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri.
Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khairum minar rakib. Orang yang berdiri sahaja lagi baik daripada orang yang menunggang kenderaan. War rakib khairum minas sa'i. Dan orang yang menunggang kenderaan itu lebih baik daripada orang yang berlari laju ketika fitnah. Semakin sikit involvement kamu, itu yang terbaik. Kata Abu Musa al-Ash'ari kepada orang Kufah. Fakunu jarthumatun min jarathimil Arab faghmidus suyuf. Dia kata, jadilah kamu sebagaimana kuman-kuman Arab. Simpanlah pedang kamu. Ini penting. Sebab tanpa orang Kufah, Ali tak boleh pergi ke Basrah. Bilangan dia sangat sikit. Dia mengharapkan berpuluh ribu daripada Kufah untuk support Ali radhiyallahu anhu. Saya selalu sebut dilema ni. Ali punya dilema. Tapi kalau dia tak dapat orang Kufah, Ali tak boleh berfungsi sebagai pemimpin. Sebab Syam lebih kuat daripada dia. Basrah lebih ramai daripada dia. Orang di Madinah pula tak nak ambil tahu. Yang tinggal hanyalah Khawarij. Penting untuk Ali dapatkan support. Tapi Abu Musa al-Ash'ari bagi pandangan kepada orang Kufah. Ketika fitnah, semakin sedikit penglibatan kamu, itu semakin baik. Al-Ashtar dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Abbas ikut dia. Dia balik jumpa Ali. Dia berkata kami tak berjaya. Ali hantar Al-Hasan dan juga Ammar bin Yasir. Ali hantar Hasan dengan Ammar bin Yasir untuk pujuk. Hasan ni saya dah sebutlah. Ketika dia bagi pandangan kepada Ali. Apabila dia bagi pandangan, Ali tak terima. Ali kata pilihan dia kita kena pergi juga. Ali kata wa idza lam anzur fi ma yulzimni min hadzal amr wa yu'inuni faman yanzur fihi. Ali kata setelah perbincangan panjang tu, Ali kata kepada Hasan, kalau aku tak selesaikan urusan ni, dan kalau hang tak tolong aku selesaikan urusan ni, siapa lagi nak tolong aku? Hasan ikut. Walaupun nasihat dia kepada Ali, jangan pergi. Jadi, Ali hantar Al-Hasan dan juga Ammar untuk berjumpa dengan Abu Musa al-Ash'ari. Ini attempt yang ketiga. Pujuk orang Kufah supaya boleh sokong mereka bagi tentera. Kalau kita tengok sejarah kan, kita akan lihat ketika peperangan betul-betul berlaku dalam Jamal dan Siffin juga nanti, Hasan adalah watak utama. Watak utama yang nama dia banyak disebut berbanding dengan Husain. Sayyidina Hasan ni watak utama, cuma Syiah suka Sayyidina Husain. Syiah depa sideline Sayyidina Hasan sebab pada Syiah Husain menggambarkan lawan dan juga sikap bertegas lawan dengan Bani Umayyah. Husain dengan Yazid. Menunjukkan ketegasan itu, jadi atas sentimen itu Syiah hidup dan berkembang. Tapi Sayyidina Hasan dia pun tak suka. Pasal apa dia pun tak suka? Kerana kebijaksanaan Sayyidina Hasan. Termasuklah Sayyidina Hasan serahkan kuasa kepada Muawiyah untuk mereka damai pada ketika itu. Baik, teruskan cerita kita. Cubaan ketiga, hantar pergi ke Kufah. Hasan dan juga Ammar. Apabila mereka dihantar, Abu Musa al-Ash'ari, dia menghormati kedua-dua mereka. Dia menghormati Hasan dan juga Ammar. Dan mereka pujuk dia. Hantar tentera untuk keluar sokong Ali. Kata Abu Musa, aku tak buat apa-apa pun, melainkan aku bagi tahu kepada orang Kufah hadis yang Nabi SAW ajak saja. Ketika fitnah berlaku, tidur lagi bagus daripada berjaga. Berjaga lebih bagus daripada duduk. Duduk lagi bagus daripada berdiri. Berdiri lagi bagus daripada jalan. Jalan lagi bagus daripada menunggang. Menunggang lagi bagus daripada lari yang laju. Kata Abu Musa al-Ash'ari, aku hanya menceritakan hadis Nabi SAW. Kemudian datang dua-dua orang tu, dia pun berbicara dengan orang Kufah. Abu Musa tetap dengan pandangan dia. Ayuhan nas, ati'uni wa kunu jurthumatu min jarathimil Arab. Taatlah kepada aku, wahai orang Kufah. Ini percubaan ketiga nak pujuk orang Kufah ni, keluar pergi perang. Abu Musa al-Ash'ari kata, taatlah kepada aku. Jadilah kamu sebagaimana kuman-kuman Arab. Jangan keluar. Simpan pedang kamu, jangan buka pedang. Kemudian Sayyidina Hasan pujuk mereka untuk tolong. Mereka kena tolong Sayyidina Ali juga. Kalau tidak, bagaimana nak mendirikan negara? Ketika itu, salah seorang daripada Kufah, Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' bin Amr ni panglima perang besar. Dan dia ni baik, orang yang baik. Dia pilih pandangan yang pertengahan dalam banyak hal. Qa'qa' kata, amma ma qala al-amir
fahuwa haq law anna ilaihi sabila. Kak kata apa yang diucapkan oleh Amir Abu Musa al-Ash'ari itu memang betul. Kalaulah itu boleh dilaksanakan. Kalau pilihan itu, ada pilihan begitu, itulah yang paling baik. Jangan ikut fitnah. Wal qawlu alladhi huwal haq annahu la budda min imarah tunadhim an-nas wa taz'u zalim wa tu'izz al-madlum. Tapi kata kak yang paling tepat aku rasa buat masa ini, kita perlu kepada satu kepimpinan supaya boleh menyusun manusia, menghukum orang yang zalim dan bagi hak kepada orang yang dizalimi. Wa hadha amirul mu'minin wuliya bima wuliya wa qad ansafa fid du'a wa innama yad'u ila al-islah fanfiru. Kak kata ini adalah amirul mu'minin. Dia telah pun dibai'ah dan dilantik dan dia telah pun melakukan keadilan dan dia minta kita keluar ni untuk nak islah, berdamai. Fanfiru, keluarlah bersama-sama dengan dia. Ikut dengan dia berperang. Sebab ketika Abu Musa al-Ash'ari tanya kepada Al-Hasan dan juga Ammar, pergi ni untuk apa? Apakah akan terlibat dalam membunuh orang Basrah? Dia kata tak, Ali nak pergi berdamai. Minta mereka untuk bai'ah dan damai sahaja. Kemudian seorang demi seorang di Kufah bagi pandangan yang berbeza. Antaranya Abu Khair al-Khaywani. Dia kata kepada Abu Musa, hal baya'a Talhah wa Zubair. Wahai Abu Musa, Amir, aku nak tanya kepada kamu. Apakah Talhah dan Zubair telah pun bai'ah kepada Ali? Abu Musa kata, ya, mereka telah bai'ah. Wa hal ahdatha ala ma yahillu bihi naqda bai'atih. Apakah mereka telah memecahkan bai'ah itu ataupun telah pun meruntuhkan bai'ah itu setelah mereka bai'ah kepada Ali? Kata Abu Musa, la adri. Yang tu aku tak tahu. Abu Khair kata, la daraita nahnu natrukuka hatta tadri. Kalau hang tak tahu jawapan untuk soalan ni, Abu Khair kata, kami akan tinggalkan hang sehingga hang tahu jawapannya apa. Sebab Abu Khair ni dia punya sentimen kita kena sokong Ali. Dia tanya kepada Abu Musa, bukankah Talhah dengan Zubair telah bai'ah Ali? Abu Musa kata, ya. Bukankah mereka telah mengkhianati bai'ah tu? Abu Musa kata, aku tak tahu. Dia kata, kalau hang tak tahu, kami akan tinggalkan hang sehingga hang dapat jawapan untuk soalan ni. Kemudian Al-Hasan sebut kepada orang ramai, ajibu da'wata amirikum wasiru ila ikhwanikum. Sahutlah seruan daripada pemimpin kamu dan keluarlah bersama dengan saudara-saudara kamu. Orang jumpa Adi bin Hatim, sahabat Nabi SAW. Tanya, apa yang perlu kami buat? Kata Adi bin Hatim, qad bay'na hadzal rajul faqad da'ana ila jamil wa ila hadzal hadathil azim linanzura fihi wa nahnu sa'irun wa nadhirun. Sesungguhnya kita telah membai'ah lelaki ini, iaitu Ali. Dan dia telah meminta kita untuk keluar pada satu perkara yang besar, urusan yang besar untuk kita sertai. Maka kita akan ikut dan bersama-sama dengan dia. Adi bin Hatim. Kemudian apabila ramai orang ketika itu memberi pandangan untuk ikut, Abu Musa tetap sama. Aku tak akan keluar, aku tak akan bersama. Akhirnya, di Kufah orang pun berubah pandangan. Okey, kita ikut. Keluar untuk mempertahankan Sayyidina Ali. Keluarlah pada ketika itu 12,000 orang daripada Kufah. Sehingga akhirnya dikumpul-kumpul tentera Ali jadi 20,000 orang. Tanpa orang Kufah, tak ada siapa-siapa yang ikut perang. Sebab tu, ini peristiwa yang penting di mana titik tolak berlakunya perang Jamal ni, salah satu poin penting adalah apabila orang Kufah dipujuk berkali-kali, Muhammad bin Abu Bakar datang, Al-Ashtar datang, Al-Hasan datang, akhirnya dia keluar beramai-ramai untuk menyokong Sayyidina Ali. Baik. Kemudian apabila mereka sampai berjumpa dengan Sayyidina Ali, satu khutbah penting yang Sayyidina Ali sebut kepada mereka. Sayyidina Ali sebutlah kehebatan mereka telah berjaya mengalahkan Parsi dan sebagainya. Ali kata, waqad da'autukum litashhadu ma'ana. Aku jemput kamu untuk bersama-sama dengan kami. Litashhadu ma'ana ikhwanana min ahlil Basrah. Untuk kita sama-sama berdepan dengan saudara kita ahlil Basrah. Ali tak kata musuh. Ali kata, aku jemput kamu untuk join kami, kita pergi berjumpa dengan saudara kita daripada ahli Basrah. Fa in yarji'u fadhaka alladhi nurid. Kalau depa berhenti dan patah balik, Ali kata, itulah yang lebih kita sukai. Wa in yalja'u dawainahum birrifq
dawainahum birrifq. Kalau mereka bersembunyi dalam rumah, kita akan berhadapan dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Hatta yabduna bizulmin, sehinggalah mereka mulakan perbuatan zalim kepada kita. Kalau tidak, kita damai jangan mereka. Walam nada' amran fihi salah illa atharnahu ala ma fihi al-fasad insya-Allah. Ali kata tidak ada jalan, tak ada langsung jalan untuk pendamaian, melainkan kita akan jadikan itu prioriti kita dengan izin Allah. Pesan Ali kepada orang Kufah, 12,000 orang yang ikut dia. Ali meyakinkan mereka, kita pergi ni bukan nak perang. Kita pergi nak berdamai. Kalau mereka tarik balik, mereka berhenti untuk berperang, itulah yang lebih kita kehendaki. Dan kalau mereka bersembunyi, kita takkan serang mereka. Dan kita takkan serang mereka, melainkan mereka memulakan kezaliman. Ali betul-betul bersungguh. Pi ni bukan nak perang langsung. Ali pesan kepada mereka, selagi kamu tak diserang, kamu jangan serang. Kemudian mereka bergerak. Apabila sampai dekat dengan Basrah, Ali hantar Ka'ka' tadi. Okay. Ka'ka' bin Amr untuk berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Ka'ka' datang jumpa dengan Aisyah, utusan Ali radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Aisyah, apa yang Aisyah kehendaki sebenarnya? Aisyah kata, yang kami kehendaki adalah al-islah bainan nas. Yang kami nak ni untuk islah, memperbaiki urusan orang ramai, bagi orang jangan bergaduh. Dia tanya kepada Zubair dan juga Talhah, famadha taqulani antuma? Kamu berdua pula, apa yang kamu berdua nak? Mereka berdua kata, mutabi'an. Kami ikut macam yang Aisyah nak. Itu yang kami nak. Supaya orang tidak bergaduh. Kak tanya, fama wajhu hadal islah? Kalau tak mau bagi orang bergaduh, apa cara dia? Apa yang boleh membuatkan kamu berhenti untuk lawan, kamu berhenti untuk keluar lawan dengan pemerintah, kamu berhenti bawa senjata dan kumpulkan orang, tak buat apa-apa? Apa yang kamu nak? Fawallahi la in arafnahu lanaslihanna. Kak kata, kalau kami boleh buat tuntutan kamu, kami akan buat. Apa jawapan Talha dengan Zubair? Apa yang dia nak? Kak bagi tahu kat dia, apa yang kamu nak? Bagi tahu kepada aku, kalau aku boleh penuhi, aku akan penuhi. Kami akan penuhi. Agak-agak apa dia nak? Talha dengan Zubair. Dia minta apa? Syarat untuk berdamai. Ha? Pembunuh Osman. Senang je. Ya, betul. Ini nampak kita faham lah kelas lepas. Pembunuh Osman. Qatalatu Uthman. Itu je. Fa in hadha in turika kana tarkan lil Quran. Kalau urusan ini ditinggalkan, artinya kita telah meninggalkan Al-Quran. Talha dengan Zubair kata kepada Kak, itu je yang kami nak. Kami bukan nak jadi pemerintah pun. Kami tak mau. Qatalatu Uthman. Bagi pembunuh Uthman, selesai masalah kita. Kata Kak, okey, kita tengok apa yang jadi. Kamu telah bunuh di Basrah 600 orang pembunuh Osman yang terlibat dalam komplot bunuh Osman. Kamu masuk ke Basrah, kamu kumpul orang, 600 orang telah pun terbunuh. Dan disebabkan itu ada 6,000 orang yang keluar daripada kamu sebab sanak saudara mereka terbunuh. Dan salah seorang dia adalah Harqus ibn Zuhair. Harqus bin Zuhair, dia ada satu kaum yang ramai, beribu orang pertahankan dia. Kak kata, kenapa kamu tak bunuh Harqus? Kenapa kamu tak bunuh dia? Kamu pilih untuk fa in taraktumuhum kuntum tarikina lima taqulun. Kalau kamu tinggalkan dia, artinya kamu berlanggar dengan kamu punya pendirian sendiri, nak bunuh semua orang yang terlibat dalam bunuh Osman. Tapi Harqus ni ada ramai kaum dia, 6,000 kaum dia mempertahankan dia. Kamu tinggalkan dia sebab kamu rasa maslahat untuk bunuh dia tu akan hilang. Bunuh dia akan menyebabkan berlaku pertempuran dengan kaum dia. Setelah ramai pembunuh Osman yang kamu bunuh, tetapi Harqus ibn Zuhair kamu tinggalkan sebab ada ramai yang mempertahankan dia. Dan kalau kamu terlibat bunuh dia, akan berlaku pertempuran yang besar. Kamu tak nak itu berlaku. Kemudian kata Ka'ka' kepada Talhah dan juga Zubair, itu jugalah yang berlaku kepada Sayyidina Ali. Sama sahaja. Bila kamu dah terlibat dengan peperangan ini, kamu tahu erti prioriti.
wa antum qabla qatlihim aqrab ila istiqamati minkumul yawm. Kak kata, sebelum kamu berperang dengan orang Basrah, sesungguhnya kamu lebih dekat dengan istiqamah daripada hari ini setelah kamu terlibat dalam peperangan dengan ahli Basrah. Kamu lihat sendiri apa yang berlaku di Basrah. Kamu boleh tinggalkan dia, Harkus ni, sebab ramai yang pertahankan dia, sebab pada kamu, berperang dengan dia tidak menguntungkan dan akan memberi mudarat yang besar. Itu jugalah yang berlaku kepada Ali. Kata Ka'ka', fa inna hadzal amr alladhi hadatha amr laysa yuqdar atau yuqaddar. Urusan yang berlaku ini kamu tak boleh timbang semudah-mudahnya. Wa laysa ka qatlir rajuli rajul. Bukan semudah satu orang telah membunuh satu orang. Wala nafarur rajul. Bukanlah sebagaimana satu kumpulan yang bunuh satu orang. Walal qabilatu rajul. Wala qabilatu rajula. Bukan sebagaimana satu kabilah bunuh satu orang. Urusan ini lebih besar daripada itu. Jadi Ka'ka' berjaya yakinkan Aisyah, Talhah dan juga Zubair untuk jangan keluar memerangi Sayyidina Ali. Tundukkan senjata-senjata mereka dan jangan keluar. Mereka pun setuju. Baik, kami setuju untuk islah. Takat ni. Kita masuk lagi. Dipujuk oleh Ka'ka'. Ketiga-tiga sahabat Nabi bersetuju untuk mereka akan berdamai dan berhenti, bagi masa untuk Ali, jangan tuntut bela lagi untuk kematian Osman pada ketika itu. Ka'ka' balik bagi tahu kepada Ali radhiyallahu anhu keputusan mereka. Ali pun alhamdulillah dia bersyukur dengan keputusan dan juga kejayaan Ka'ka' untuk yakinkan mereka, dan Ali kumpulkan tentera dia, bagi tahu kepada mereka, bagi pesanan kepada mereka supaya okey, kita akan pergi untuk berdamai, masuk ke Basrah untuk damai. 20,000 orang, ramai. Ni bila melibatkan ramai orang ni, nak kontrol orang susah. Cuma disebut satu benda yang penting, yang satu lagi poin penting menyebabkan peperangan ni berlaku. Kata Ali, wala yartahilanna ahadun a'ana ala Uthman bi syai' min umurin nas. Ali kata kita nak masuk ke Basrah, cuma jangan ikut aku siapa yang terlibat langsung ke tak langsung ke dalam pembunuhan Uthman. Jangan ikut. Sesiapa di antara kamu yang terlibat di dalam pembunuhan Uthman, kamu jangan ikut bila kami masuk ke Basrah. Atas niat suci Ali untuk berdamai. Walaupun mereka yang bai'ah dia pada awal, mereka yang memimpin tentera, Ali kata siapa yang terlibat dalam pembunuhan Uthman, jangan masuk. Keputusan Ali itu menyebabkan Khawarij takut. Orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman, dia pun takut. Sebab kalau Ali telah pun berdamai dengan orang Basrah, sekarang ni 20,000 campur 30,000, 50,000 orang akan membunuh mereka Khawarij. Khawarij tahu orang Basrah bukan nak lawan dengan Ali. Orang Basrah nak tuntut bela di atas kematian Uthman. Dan kalau berdamai dua kelompok ini, Khawarij akan hancur. Al-Ashtar antara ketua mereka. Al-Ashtar kata, "Qad arafna ra'ya Talha wa Zubair fina, wa amma Ali falam na'rif ra'yahu ila al-yawm." Kita dah tahu dah apa pandangan Talha dan Zubair tentang kita. Mereka sangat keras permusuhan kepada kita. Tetapi Ali, sampai sekarang kita tak tahu lagi Ali punya pandangan macam mana. Isunya apa? Isunya, ketika Uthman dibunuh tu, Khawarij try jumpa semua orang. Semua orang maki mereka. Semua sahabat Nabi, Talhah maki mereka, Zubair maki mereka, Ali maki mereka. Tolak mereka. Akhirnya, orang Madinah bersetuju untuk mengangkat Ali. Dan mereka juga bai'ah Ali. Jadi, mereka nampak yang Ali mungkin akan berlembut dengan mereka. Dan Ali tidak mula untuk tuntut bela di atas kematian Uthman. Bukan prioriti Ali. Dan setiap permintaan orang ketika itu untuk serahkan pembunuh Uthman, Ali hold. Tak buat. Jadi Khawarij rasa selamat dengan Ali. Tapi mereka tahu, Talha dengan Zubair tak boleh buat main. Dapat je kuasa dekat mereka, kita mati. Maka mereka pun pilih apa nak buat. Ada yang bagi pandangan, kalau begitu kita bunuh Ali juga. Ashtar kata itu bodoh. Tak cukup nak perang dengan Talha dengan Zubair, tapi perang dengan geng Ali pula. Pandangan ni tak boleh pakai. Ada orang kata, kalau begitu kita balik pergi sembunyi je lah. Ashtar kata kalau sembunyi sampai ke mana pun mereka akan cari kita. Apa pilihan terbaik Khawarij? Ni fikir bagi pihak orang jahat. Apa paling baik dia boleh buat? Ha? Kata
Ashtar, ya qaum, inna izzakum fi khaltatin nas. Kekuatan kamu, satu-satunya kekuatan kamu apabila manusia telah bercampur. Apabila manusia telah bercampur, kamu boleh duduk tengah-tengah di antara mereka dan kamu boleh serang kumpulan satu lagi supaya mereka mula berperang. Apabila mereka berperang, mereka start perang, Ali akan pertahankan diri, Talha akan ingat Ali serang dia dan mereka akan lawan. Itu satu-satunya jalan keluar Khawarij kata. Dan kemudian kita berhenti ya. Kita sambung minggu depan. Kan macam mana? Selagi Haji Rahman tak balik kita boleh sambung. Haji Rahman balik susah nak sambung. Baik, tuan-tuan kita sambung minggu depan kot ya, insya-Allah. Nak buka ni ya. Dah cukup time dah. Nanti kita sambung lagi insya-Allah pada kelak akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.